لله القائل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله بطاعته وترك نواهيه لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai hamba Allah sekalian, marilah kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan tugas kita sebagai hamba yang mendahulukan segala tuntutan dan perintah Allah berbanding tuntutan dan kehendak hawa nafsu kita, menjauhi segala larangan yang telah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan diterangkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Maka dengan kita melaksanakan tugasan kita sebagai hamba Allah, melakukan perintah dan meninggalkan larangan, dengan itu kita akan tergolong di kalangan orang-orang yang bertakwa. Namun takwa itu, muslimin yang dirahmati Allah, tidak mudah untuk dimiliki. Sukar untuk kita menjadi orang yang patuh kepada Allah, payah untuk kita menjadi orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah, kecuali apabila kita menghiasi diri kita dengan ilmu yang telah diwariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sebagai manusia. Seperti mana firman Allah, "Thumma awrasnal kitaba alladhina astafaina min ibadina." Kemudian lalu kami mewariskan kitab, yaitu Al-Quran yang di dalamnya terkandung segala ilmu, terutamanya ilmu ma'rifatullah, bagaimana untuk mengenali Allah. Kami wariskan kitab itu kepada orang-orang yang kami pilih di kalangan hamba-hamba kami. Maka jadilah kita di kalangan orang-orang yang terpilih di kalangan hamba Allah untuk memegang Al-Quran, memahaminya, mempelajarinya, lantas kita mengamalkannya, seterusnya menjadi petugas menyebarkan fahaman Al-Quran, berdakwah, sehingga akhirnya diri kita, keluarga dan masyarakat kita menjadi orang-orang yang berilmu. Lantas dengan ilmu kita mampu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin yang dirahmati Allah, agama Islam adalah agama yang berpaksikan kepada ilmu, agama yang diturunkan untuk menyebarkan ilmu. Itulah tujuan utama Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran dan mengutuskan baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai penerang terhadap apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Kalau tuan-tuan selok belik Al-Quran yang tuan-tuan selalu baca, tuan-tuan akan dapati sepanjang Al-Quran, dalam hampir kesemua surah-surah yang ada, tidak lekang daripada menyebut tentang ilmu. Dan perkataan ilmu sahaja disebut di dalam Al-Quran sebanyak 709 kali. Betapa Islam sangat mementingkan ilmu berdasarkan ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Iqra", bacalah. Bagaimana kita hendak membaca jika kita tidak berilmu? Dan kenapa kita harus membaca? Tentulah kerana membaca kita menjadi orang yang berilmu. Turun lagi pula ayat demi ayat, surah yang ketiga yang diturunkan mengikut sebahagian para mufassir, surah Nun atau surah Al-Qalam. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Nun
wal qalami wa ma yasturun. Nun, dan demi pena dan apa yang mereka tulis dengan pena tersebut. Dengan pen terhasillah ilmu yang pelbagai, yang hari ini manusia menikmati ketamadunan, kemodernan, kecanggihan dan segala kemudahan adalah disebabkan dengan coretan ilmu yang telah ditinggalkan oleh orang-orang yang berilmu yang telah pergi. Tak sampai di zaman kita mantapkan lagi ilmu-ilmu tersebut hingga kita menghasilkan pelbagai jenis teknologi yang digunakan untuk kita maju, untuk kita kaya, untuk kita hidup dalam keadaan serba sempurna. Namun amat malang apabila manusia menjadi musuh kepada ilmu, apabila manusia menghina diri mereka dengan meletakkan diri mereka di luar daripada konteks ilmu, sedangkan ilmu itu adalah tuntutan untuk kita mengenal Allah, untuk kita takut kepada Allah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja orang yang benar-benar takut dan patuh kepada Allah adalah di kalangan orang-orang yang berilmu. Maka jadilah orang yang berilmu untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambillah bidang apapun, setelah kamu memahami ilmu Allah, setelah kamu memahami tuntutan syariat, maka segala bidang ilmu itu akan membawa kamu kenal kepada Allah. Bukan sekadar untuk menjadi ustaz, bukan hanya untuk menjadi imam, bukan hanya perlu menjadi mufti baru kenal akan Allah. Tidak. Siapa sahaja kita, doktorkah kita, engineerkah kita, tukang rumah kah kita, apa sahaja yang kita buat, di sebalik pekerjaan kita ada ilmu yang membawa kita kepada Allah. Mereka yang pakar dalam pembedahan, mengkaji tentang manusia, tentang kesihatan dan penyakit, di sebalik apa yang mereka lakukan, jika mereka ada ilmu asas tentang Allah, mereka akan bertemu dengan Allah di sebalik urat yang mereka jumpa, di sebalik darah yang mereka keluarkan, di sebalik kejayaan pembedahan yang dilaksanakan, sehingga teknologi hari ini mampu membedah otak manusia dalam keadaan manusia itu tidak pingsan. Manusia itu sedar otaknya sedang dibedah. Kenapa orang-orang yang mampu menghasilkan teknologi perubatan yang canggih ini tidak bertemu dengan Allah? Tentunya adalah disebabkan mereka mendahulukan ilmu dunia berbanding dengan ilmu akhirat. Mereka berkiblatkan tulisan yang ditinggalkan oleh Ibn Sina, yang dipopularkan oleh British setelah mereka menjajah negara-negara Islam, terutamanya Baghdad yang merupakan kota ilmu, Cordoba yang merupakan kota yang melahirkan ilmuwan dan juga orang-orang yang hebat dalam memodernkan dunia. Mereka ambil tulisan-tulisan ulama Islam, lalu mereka abadikan di negara mereka, dan mereka terus melakukan kajian demi kajian. Akhirnya mereka persembahkan semula kepada kita kajian tersebut hanyalah dalam bentuk perubatan, tanpa mereka menerangkan siapakah Ibn Sina, Al-Farabi, Ibn Rushd dan sebagainya. Hanya diterangkan betapa mereka ini pakar dalam perubatan, ilmu astronomi, perancangan bandar dan sebagainya. Mereka tak terang kepada kita. Bahkan kita sendiri tidak mengkaji riwayat hidup ulama-ulama yang hebat itu. Lalu kita tidak bertemu bahawa mereka itu sebelum menjadi seorang doktor yang hebat, mereka adalah orang yang telah menghafal Al-Quran, faham akan tafsiran Al-Quran, telah meriwayatkan ribuan hadis, sudah ada pandangan dan pendapat dalam bidang fiqh. Setelah itu barulah mereka mengkaji tentang darah, sel, urat, pembedahan dan sebagainya. Sebelum Al-Farabi berkecimpung dalam dunia astronomi, beliau terlebih dahulu telah memiliki majlis ilmu, disampaikan ilmu berkenaan dengan fiqh, tafsir dan sebagainya. Ibn Rushd, orang yang hebat dalam mazhab Maliki, orang yang memberi pandangan dan fatwa dalam mazhab Imam Malik. Di samping beliau seorang pakar matematik dan beberapa lagi bidang yang terkemuka yang dikelabukan, dipadam sejarah hidup mereka oleh Barat, sehingga akhirnya orang Islam yang mengambil semula ilmu itu daripada Barat lupa untuk mengikut jejak langkah mereka. Lahirlah
orang-orang yang hanya pandai dalam bidang mereka tapi tidak pandai dalam mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama sekali, ilmu adalah untuk kita kenal kepada Allah. Yang kedua, dengan ilmu Allah mengangkat martabat kita pada kedudukan yang paling tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan mengangkat kedudukan orang-orang yang berilmu pada tingkatan dan taraf yang tinggi berbanding golongan yang lain. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakanlah wahai Nabi kepada umatmu, adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sayyidina Utsman bin Affan meriwayatkan hadis yang telah dimuatkan oleh Al-Imam Muslim dan Al-Imam Bukhari di dalam kitab mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah orang yang mempelajari Al-Qur'an, faham Al-Qur'an, lalu dia mengajarkan pula Al-Qur'an itu kepada orang yang lain. Apabila para sahabat memahami Al-Qur'an dengan sebenarnya, mereka bukan hanya menjadi seorang ustaz yang hanya duduk di tiang masjid lalu datang anak murid membaca kepada mereka Al-Quran, diperbetulkan makhrajnya, panjang pendeknya, waqaf ibtida'nya. Tidak. Dengan memahami Al-Quran, mereka meneroka segala bentuk yang ada. Mereka menjadi orang yang membebaskan kota-kota yang berada di bawah pengaruh syirik, kufur, dan orang-orang yang tidak mahu kepada ketuhanan, seperti yang dianuti oleh orang-orang Greek, Yunan yang berpahaman falsafah menolak ketuhanan. Dan mereka akhirnya meruntuhkan empire Rom yang masyarakatnya menyembah manusia seperti mereka, dan meruntuhkan juga empire Parsi yang mereka itu penyembah kepada api. Lalu lahirlah ketamadunan yang hebat. Muncullah ciptaan-ciptaan seperti jam, senjata api, bom, kapal perang armada yang begitu canggih yang mereka mampu naik lalu buka kepulauan-kepulauan yang ada. Pada zaman pemerintahan Bani Umayyah, seorang anak muda yang bernama Muhammad As-Saqafi yang baru berumur 18 tahun membawa armada perangnya yang begitu besar, merintasi laut lalu membuka India. Dan disebabkan itu India sehingga pada hari ini wujud di dalamnya ramai di kalangan umat Islam sebelum dipecahkan oleh British kepada negara Pakistan dan Bangladesh. Ini adalah hasil tamadun yang dibina oleh umat Islam yang paham akan Al-Quran. Masyarakat Islam dimomok oleh negara barat bahawa Al-Quran hanyalah yang apa yang dibaca di dalam salat, apa yang dibaca di atas mimbar, apa yang diajarkan kepada anak-anak ketika kecil, ketika mereka masih belum mengenali perkara yang lain. Tapi Al-Quran bukan salah satu daripada penyebab pembangunan masyarakat, ekonomi dan sebagainya. Akhirnya bila kita nak maju dalam ekonomi, kita letak Al-Quran di sebelah, kita mengambil pandangan kapitalis, mengambil pandangan orientalis, mengambil pandangan sekuler. Lalu akhirnya muncullah berbagai jenis ekonomi yang wujud hasil daripada riba, penindasan dan sebagainya. Jurang kemiskinan yang begitu besar antara orang bawahan dengan orang-orang atasan. Ada orang yang mewah namun di sebalik rumahnya ada orang yang miskin tinggal. Ini tidak pernah diajar di dalam Al-Quran. Kalaulah ekonomi diambil daripada Al-Quran, tentu kita akan dapati masyarakat begitu makmur. Dalam pemerintahan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Muallimul Ulama, gelaran yang diberikan kepada beliau sebagai seorang alim, seorang guru kepada golongan ulama. Bagaimana 2 tahun 5 bulan beliau mampu menghabiskan kemiskinan, menghapuskan jurang kekayaan yang ada antara masyarakat dalam prasarana yang begitu kurang, kemudahan yang tidak ada pada zaman beliau, dan pemerintahannya lebih besar daripada apa yang sedang diperintah oleh umat Islam pada hari ini.
namun kemiskinan terhapus sama sekali. Dalilnya dan buktinya adalah Baitul Mal penuh dengan harta melimpah ruah, dan orang yang wajib mengeluarkan zakat tidak bertemu dengan orang miskin yang boleh menerima zakat daripada mereka. Hasil pemerhatian, keadilan dan kesaksamaan yang beliau ambil daripada Al-Quran. Lihat baginda sallallahu alaihi wasallam, apabila baginda tidak memisahkan antara kehidupan dunia dan akhirat, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang yang miskin yang difahami oleh ramai kebanyakan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi seorang yang berada, Nabi memiliki, Nabi ada khazanah dia, bahkan Nabi ada kuasa untuk mengumpul kekayaan, tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam tidak lihat akan perkara tersebut. Berapa banyak peperangan yang Nabi harungi, berapa banyak harta rampasan yang sampai kepada Nabi, terutamanya setelah peperangan Hunain. Nabi menghimpunkan selembah unta, ratusan ribu unta, lembu, kambing dan sebagainya, pulang dengan membawa kepingan emas yang menggunung dan juga harta-harta yang lain. Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam tidak menyimpan di dalam rumahnya sedikit pun. Datang seorang Arab Badui lalu mencekak leher baju Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta apa yang Nabi ada. Ya Muhammad, a'tini al-malu laysa malak wa laysa mal abik. Wahai Muhammad, bawa mai harta yang ia bukan harta kamu dan bukan harta kedua ibu bapamu, atau bukan harta ayah kamu. Kata Nabi, habis harta siapa? Baik, Nabi bawa dia masuk ke dalam rumah, Nabi bagi kepada dia. Nabi bertanya, cukup tak? Dia kata tak cukup. 3 kali Nabi bagi, lalu dia keluar. Kata Nabi, aku nak ambil, nak qisas semula apa yang kamu buat kepada aku. Kamu cekik leher aku sehingga berbekas, aku nak cekik balik leher kamu sehingga berbekas. Kata Arab Badui ini, wahai Muhammad, aku kenal kamu siapa. Kamu orang yang tidak akan membalas perbuatan buruk orang lain terhadap kamu, kecualilah ke atas agamamu. Nabi tersenyum lalu membiarkan ia berlalu. Benar, Nabi SAW tidak sedikit pun mengambil berat tentang harta yang berlegar di dalam rumah Nabi SAW. Pernah satu hari Nabi sedang salat, tiba-tiba setelah memberi salam, Nabi terus bangun dan pulang ke rumahnya. Kemudian Nabi datang semula. Sahabat terpinga-pinga melihat kenapa Nabi begitu tergesa-gesa. Kata Nabi, aku teringat ketika solat tadi ada kepingan emas dalam rumahku. Aku pulang menyuruh isteri-isteriku keluarkan kepingan emas itu, beri kepada orang yang lebih layak, kerana aku bimbang kalau emas itu bermalam di rumahku. Pernah satu hari Nabi didatangi seorang Arab Badawi, lalu meminta kepada Nabi, ya Muhammad, a'tini mimma a'taka Allah, bawa mai ke aku harta yang Allah beri kepada kamu. Kebetulan Nabi memiliki 40 ekor kambing yang berada di belakang rumahnya, hasil daripada harta rampasan perang. Lalu kata Nabi, engkau pergilah ke belakang rumahku, ambillah apa yang kamu lihat. Diambil kesemuanya kambing tersebut. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, kamu adalah orang yang paling aku sayang. Kata Nabi, sesungguhnya akulah orang yang paling gembira kerana boleh menggembirakan kamu dengan apa yang kamu dapat. Muslimin yang dirahmati Allah, dengan ilmu berteraskan kepada Al-Quran, seseorang yang maju berjaya dalam bidang ekonomi akan berlandaskan kepada Al-Quran, tidak melampau-lampau seperti mana Sayyidina Utsman pada musim kemarau di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka berhajat kepada keperluan seharian mereka, tiba-tiba datang 1000 ekor unta yang membawa di belakang setiap unta itu barang-barang keperluan harian, masuk ke dalam Madinah. Bergegar Madinah kerana derapan tapak kaki unta. Berhenti rombongan itu di hadapan pintu rumah Sayyidina Utsman. Datang peniaga-peniaga lalu menawarkan tawaran untuk membeli segala harta yang dibawa oleh binatang-binatang tersebut. Kata Sayyidina Utsman, berapa banyak yang kamu mampu beli daripada aku? Kata peniaga, kami beli, kalau kamu letak harga RM1, kami beli RM2. Sayyidina Utsman kata, sikit.
Aku dapat tawaran yang lebih banyak. Kata mereka RM3. Sayyidina Uthman kata sikit 4, sedikit 5. Sayyidina Uthman kata masih sedikit. Lalu kata peniaga, berapa banyak kami nak kena beli? Modal RM5 tu dah besar, bagaimana kami nak jual dia? Kata Sayyidina Uthman, sesungguhnya Allah menawarkan kepada aku 10 kali ganda. Ketahuilah bahawa inna hadzal mala kullahu, harta ini kesemuanya adalah fi sabilillah, milik orang-orang Madinah. Ambillah tanpa membayar walau sedikit pun daripada dirham dan dinar kamu. Ini orang yang faham ekonomi melalui Al-Quran. Kalau tak faham ekonomi melalui Al-Quran, maka ada yang sahamnya dalam syarikat Arab, ada yang tergamak ia melabur dalam syarikat judi, ada yang tergamak mewujudkan rumah-rumah pelacuran. Bahkan kita telah diberitahu oleh media arus perdana, ada orang yang tergamak membuka kelab malam, lalu menyatakan ia adalah bidang yang baru diterokai oleh orang Melayu Islam. Amat terkutuk mereka ini kerana mereka tidak faham ekonomi melalui Al-Quran. Mereka tidak membaca sejarah orang-orang kaya yang hebat, kerana kehebatan mereka adalah melalui hasil didikan Nabi SAW. Demikianlah tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa sahaja bidang yang kita miliki, yang kita lakukan pada hari ini, mestilah berteraskan kepada Al-Quran. Apatah lagi pemerintahan, haruslah berteraskan kepada Al-Quran. Jika tidak meletakkan Al-Quran dan Sunnah sebagai asas kita memerintah, maka kita akan lihat kecelaruan yang begitu banyak. Seperti yang berlaku, kita boleh anjurkan maraton, berlari lelaki dan perempuan tanpa menutup aurat sebelah menyebelah. Kemudian kita heboh di dalam surat khabar bagaimana penceraian boleh berlaku disebabkan pihak yang ketiga. Suami orang gila isteri orang pergi cari suami orang. Hasil daripada pergaulan bebas yang berlaku dalam acara-acara yang dihalalkan oleh pemerintah, yang tidak berasaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Mana boleh wanita berlari di tengah jalan dalam berpakaian yang mendedahkan aurat. Wanita, hak keadaan mereka itu haruslah terjaga. Ada pula wanita yang menyatakan, inilah martabat yang telah diberikan kepada kami oleh pemerintah. Dalam keadaan mereka ditelanjangkan, mereka dicampur lelaki perempuan, mereka menyatakan bahawa mereka diberi martabat. Demi Allah, Allah telah memartabatkan wanita. Allah telah menyuruh wanita menutup aurat mereka. Kata Allah, qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wanita, hendaklah kamu berdiam, yakni menetap di dalam rumah kamu, jangan keluar kecualilah pada hal-hal yang wajib, dan janganlah kamu bertabarruj, berpakaian berhias seperti tabarrujnya wanita-wanita jahiliyah zaman yang belum datang Islam kepada mereka. Mana ada martabat di sebalik pendedahan aurat, tidak ada martabat di sebalik pergaulan bebas. Mana mungkin Allah memartabatkan manusia sedangkan manusia itu menghina diri mereka. Janganlah manusia yang Allah keluarkan mereka daripada kelompok makhluk yang lain seperti binatang, tiba-tiba mereka memuji apabila mereka sudah bersama seperti binatang. Mereka sudah menjadi seperti makhluk yang hanya makan dan minum, beranak pinak, kemudian menunggu ajal lalu mereka mati. Muslimin yang dirahmati Allah, kita pada minggu yang lalu kehilangan 3 orang ulama dalam negeri kita dan peringkat kebangsaan. Bahkan ada seorang ulama yang kita hilang pada peringkat dunia, iaitulah Dr. Syahid Ramadan Al-Buti. Moga-moga kepemergian mereka ada gantinya, karena Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu walakin Allah yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah tidak mencabut ilmu dengan secara mencabutnya daripada dunia, tetapi Allah mencabut dan menghilangkan ilmu dengan mematikan para ulama. Sehinggalah apabila hilangnya orang-orang yang alim, lalu yang diangkat sebagai pemerintah adalah orang-orang yang jahil. Fasu'ilu fa'aftau, mereka ini disoal lalu memberi fatwa tentang soalan, fadallu wa adallu, dan mereka yang jahil ini sesat dan menyesatkan.
بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى في وصف نبيه قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة واليهود والنصارى والمنافقين أعداءك أعداء الدين. اللهم اهد سلاطيننا ورؤساءنا. اللهم اهد سلطاننا السلطان عبد الحليم معظم شاه ابن المرحوم السلطان بدليشة. اللهم وفقه للسداد وخذ بيده إلى الخير والصواب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون.